Assalamualaikum, salam perjuangan. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Kembali bersiaran bersama dengan Ahyat. Kita nak membongkarkan punchline hartanah. Punchline hartanah ni apa? Punchline hartanah ni adalah macam filosofi, peribahasa, kata-kata, mutiara kata yang fokus kepada hartanah. Sebenarnya, ayat baru-baru ni senaraikan punchline hartanah atau words of wisdom yang khusus kepada hartanah. Dan ayat nak, ya, bila ayat susun punya susun, tengok-tengok ada 50 60 punchline hartanah ni. So, dan ayat membayangkan, punchline ni, filosofi ni perlu ayat sampaikan kepada anak-anak. Perlu ayat sampaikan kepada anak-anak. Yalah, ayat ni mengajar ummah, tapi anak-anak sendiri pun ayat tak ajar. So, itu yang ayat nak ambilkan masa ini, nak fokus, nak kongsikan semua punchline hartanah ni agar dia dapat memberikan manfaat kepada anda semua. So, hari ni apa punchline yang kita nak cerita? Okay, kita nak bercerita tentang tunggu. Apa tu tunggu? Okey, apa yang ayat maksudkan? Ada satu punchline ni bunyinya macam ni. Jangan tunggu beli hartanah. Beli hartanah dan tunggu. Apakah punchline itu? Jangan tunggu beli hartanah. Belilah hartanah, lepas itu tunggu. Sebenarnya kata-kata ini ayat jumpalah bertahun-tahun dulu, masa mula-mula melabur hartanah dulu. Ayat beli hartanah yang pertama dulu tahun 2003 kan. Awal-awal tu pun dah selalu dah dengar. Tapi kata-kata ini dalam bahasa Inggeris. Bagaimana bunyi dalam bahasa Inggeris? Don't wait to buy real estate. Buy real estate and then wait. So apa point dia? Apa point punchline ni? Dia nak menggambarkan bahawa orang yang tangguh-tangguh, tunggu-tunggu, dia akan rugi. Orang yang tunggu, dia akan rugi. Orang yang tangguh, dia akan rugi. Dan orang yang bertindak sekarang, dialah yang akan untung. Kenapa? Kerana kalau kita lihat, kalau kita bercerita tentang hartanah, biasa tak dengar. Kalaulah aku beli rumah tu dulu, confirm aku dah untung sekarang. Aku dah kaya dah sekarang. Siapa biasa dengar kata-kata macam tu? Siapa biasa dengar? Itu kenapa satu je? Ada juga yang mengatakan, kalaulah aku beli 10 biji dulu, aku dah jadi jutawan dah sekarang. Inilah. Kalau ni memang satu perkataan yang memang, apa bahasa dia? Sorry saya nak menggunakan bahasa ni. Memang siut dah. Memang siut. Perkataan yang sangat-sangat bahaya. Dalam Islam pun kita tak dibenarkan untuk kita ni disarankan, diajar jangan guna perkataan kalau tu. Untuk kalau ni bila digunakan untuk bercerita tentang masa lampau, kalau ni bahaya. Kalau ni dia mengundang bisikan syaitan. Kerana apa? Kerana kita seolah-olah menidakkan takdir Allah. Kalaulah aku belajar, ambil program dulu, degree ni dulu, kalaulah aku kerja kat sini, kalaulah aku kahwin dia, kalaulah aku buat ni. Kalau melihat ke belakang bahaya. Tapi kalau bila kita menggunakan kalau untuk masa depan, kalau market berubah macam ni, kita akan buat strategi macam ni. Kalau pesaing kita buat macam ni, kita akan buat macam ni. So, itu dibenarkan, itu digalakkan, itu namanya perancangan. So, kalau ni. So, biasa tak dalam hartanah kita dengar perkataan kalau. Kalaulah aku beli rumah ni, kalaulah aku invest awal-awal. Ini adalah apa yang kita namakan sebagai penyesalan. So, punchline ni, beli hartanah, jangan tunggu beli hartanah. Beli hartanah dan tunggu. Dia nak kita ingat kembali. Jangan menyesal.
Jangan pula kata kawan-kawan kita, engkau tak apalah, engkau untung sekarang, engkau dah jadi kaya sekarang, melabur hartanah. Masa dia melabur hartanah, dia ajak kita 10 tahun dulu mungkin, kita tak nak ikut. Kita tak nak ikut. Inilah tabiat hartanah ni, tabiat hartanah. Okey. So sebelum nak cerita pasal tabiat hartanah ni, akhir nak bercerita tentang perkataan tunggu. Perkataan tunggu ni. Perkataan tunggu. Bak kata lagu ni, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Siapa yang tahu lagu tu? Ke dah menunjukkan zaman yang lampau sangat ke apa ni? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Kalau kita bercerita dalam konteks percintaan, tunggu ni, Allah, siapa ada memori tu? Siapa ada memori dia tunggu lama-lama, lepas tu kawan baik dia pula sambar AWAX tu. Aduh, sakitnya di sini. Ada orang lain pula masuk line, dah potong baik punya, celok. Kita dah terlepas dah AWAX tu. Siapa yang ada macam tu? Siapa yang ada rasa macam tu, type 1. Siapa yang ada terasa macam tu, type 1. Okay, so inilah apa yang Ayat maksudkan sebagai racun. Tunggu ni sebenarnya racun. Bagi seorang manusia ni, tunggu ni racun. Dan racun, setiap racun ada ubatnya. Nanti kita cerita pasal ubatnya. Tapi nak bercerita tentang tunggu. Satu lagi perkataan yang sangat-sangat bahaya ialah tangguh. Benda yang boleh tunggu, benda yang boleh tangguh, kenapa kena buat hari ini? Ini satu attitude yang sangat-sangat, ini yang tak baik. Ciri-ciri orang yang tidak berjaya, tidak hebat, ialah dia suka tunggu-tunggu sangat. Ada benda yang kita boleh tunggu, ada benda yang kita tak boleh nak tunggu. Ada benda yang kita boleh tangguh, ada benda yang kita tak boleh nak tangguh. Ya. Kenapa bahaya tunggu dengan tangguh ni? Kerana takut-takut kita ni jadi manusia yang sombong. Jadi manusia yang biadab. Kita tunggu apa? Kita tunggu nak buat sesuatu. Kita tangguhkan sesuatu tu kerana apa? Sampai ke bila? Kita tangguh ke hari esok. Kita tunggu ke hari esok. Kenapa kita tunggu hari esok? Kenapa kita tangguh hari esok dan tak buat hari ni? Kerana kita rasa esok itu pasti datang. Setuju tak? Kita tangguh sesuatu itu kerana kita rasa masa itu akan tiba. Bila kita akan buat benda tu di satu masa nanti. Hari esok boleh buat. Takut-takut tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua, takut-takut esok tak datang. Kenapa? Kerana Allah dah tarik nyawa kita. Sebenarnya kan, manusia ni kadang-kadang dia jadi lalai, dia jadi leka, dia jadi sombong, dia jadi biadab. Kita ingat kita miliki masa. Sebenarnya kat dunia ni, manusia itu tidak memiliki apa-apa pun. Yang di langit, yang di bumi, kita tidak memiliki apa-apa. Badan kita ni, mata kita ni, mulut yang saya bercakap ni, jari jemari, kaki, tangan ni, apa yang kita boleh lihat di sekeliling kita ni, semua bukan milik kita. Masa pun bukan milik kita. Milik siapa? Semua ini milik Allah. Dan kita akan bertemu Allah. Dan kita kena menjawab ni. Apa yang kita gunakan dengan mata kita, mulut kita, badan kita, tangan kita, kaki kita, kita nak kena pulangkan balik. Kalau kita faham konsep pinjam ni, kita pinjam ni, badan, jasad kita ni, otak kita ni, segala yang harta benda di sekeliling kita ni, kita pinjam dan kita kena pulangkan balik. Bila kita faham konsep pinjam ni, kita tahu kita kena pulangkan balik kepada pemiliknya. Pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa ini pun kita nak kena jawab, apa yang kita buat dengan masa ni? So masa bukan milik kita.
hari esok bukan milik kita. So jangan tunggu, jangan tangguh. Ayah nak kongsikan satu kisah lah. Pada tahun 2020, hujung tahun tu, bulan berapa hujung tahun November, ayah pergi tahun 2020. Masa tu dah dibuka sementara, dah dibuka boleh rentas negeri dan sebagainya. Masa tu Ayat dan tim Al-Aqias, kami itu salah satu bisnes saya tu bisnes takaful. So kita pergi dengan ejen-ejen takaful semua, ejen perunding kewangan dan takaful, kita pergi ke Pulau Perhentian, 3 hari 2 malam. Memang best. Aktiviti pergi bersama dengan kawan-kawan, dapat melihat keindahan alam Allah, memang air tu memang jernih, memang nyaman. Allah, memang best sangat. Dan masa nak balik tu, saya ingat lagi hari Isnin, Selasa, Rabu Isnin, Selasa, Rabu tu nak balik. Rabu tu masa nak balik, Ayat dah daripada jeti di Pulau Perhentian dah naik atas bot. Lepas tu ada kawan-kawan, dia orang nak ambil gambar. So Ayat nak lompat balik naik atas jeti. Dan bila Ayat di atas bot ni kan, kaki kiri ni, kaki kanan ni di atas bot dan menolak supaya dapat lompat ke atas jeti semula kan. Tapi bila kita menolak bot tu bukan besar sangat, bot yang sederhana. Bot tu pun bergerak bila kita tolak, dan kaki kiri Ayat ni tak sempat nak landing atas jeti. So dia macam seinci sebelum tu, dan kaki saya tu jatuh, kepala saya tu terhempas di atas jeti kayu yang keras tu. Dah memang kayu tu memang keras lah kan. Terhempas kepala saya tu, peha kiri saya dengan tangan kiri saya ni terhempas tu. Peha saya ni, wow, memang rasa macam kena langgar kereta lah kan. Dan masa tu mata saya dah tak nampak dah. Mata saya ni nampak macam putih je dunia ni. Atau dia jadi macam oranye, kuning-kuning. Lepas tu saya tadah lah tangan saya ni, kerana benda menitis-nitis. Menitis-nitis tu warna macam hitam, because mata dah tak nampak kan. Rupa-rupanya darah menitis daripada luka di mata kiri, daripada hidung. Dan masa pergi ke hospital tu ada darah daripada telinga, because dia semua bersambung kan, memang terhempas lah. So ketika tu diorang rushkan naik bot pula rush terus ke jeti rush ke klinik, lepas tu rush bila dah stabil, rush ke hospital. Okay, so kita pendekkan cerita macam ni sahabat-sahabat semua. Masa tu bila saya dah pulang ke KL, saya tidur rasa macam dalam 24 jam sehari tu saya tidur 20 jam lah. Saya just tidur je. Dia memang nak rehat je kan. Bila ada hentakan kepala ni rehat. Alhamdulillah bila pergi buat scan, tak ada apa-apa pendarahan dalam, tak ada apa-apa yang retak. Tangan ni cuma just lebam je. Ni satu tangan ni lebam ni. Lebam di paha tu saya rasa 3 bulan pun tak hilang-hilang lah dia punya warna ungu dan merah dan kuningnya, tak tahulah warna apa. Tapi saya ingat lagi masa tu, dalam 5 hari selepas kemalangan itu, ada seorang sahabat saya call, Datuk Nazri. Datuk Nazri ni dia peguam hartanah. Peguam hartanah. So Datuk Nazri ni dia ramai orang WhatsApp, ramai orang call. Saya tak nak jawab call lah, tapi ramai orang WhatsApp dan ramai bertanya, Ayat okey ke? Macam mana Ayat accident? Kita dah accident ni, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat semua, kita tak larat nak cerita macam mana kita ni accident. Kita pula trauma, kita tak nak cerita lah macam mana kita accident. Accident pula tu rasa macam malu pun ada, kelakar pun ada. Tapi seorang je sahabat saya ni, Datuk Nazri ni dia call, saya jawab juga. Kerana dia ni saya anggap sebagai Abang Long Hartanah. Kami ada satu community mentor-mentor pejuang hartanah, dan beliau adalah yang paling senior lah dari segi umur, dan dia
dia kami anggap sebagai Abang Long. So Abang Long call ni, kita kena jawab. So saya jawab. Okey, Datuk Nazri, dia tak tanya, dia bagi salam, dia tanya apa khabar, okey. Ayat okey ke? Tapi dia langsung tak tanya, macam mana ayat aksiden? Macam mana berlaku? Tolong ceritakan terperinci. Kita pun kadang-kadang bila dah ditimpa satu musibah, kita tak larat lah nak cerita benda-benda ni. So ni pengajaran. Janganlah kalau kawan kita ni ada aksiden ke, masuk hospital ke, kau ni sakit apa? Kita ni pula nak bertanya, apa rentetan, apa kronologinya? Ya Allah, macam jadi polis penyiasat. So, Datuk Nazri ni dia tanya apa? Satu je Datuk Nazri tanya saya. Ahyat, ada tak apa-apa yang Ahyat tangguh selama ini? Wow. Saya pun macam tersentak. Sejujurnya, saya tersentak sangat dengan soalan dia. So, Datuk Nazri cakap, saya tanya macam ni. Kenapa Datuk tanya macam tu? Ahyat, Allah tak tarik nyawa Ahyat. Allah masih bagi Ahyat nyawa. Allah masih bagi Ahyat peluang untuk hidup. Ada banyak benda kan yang Ahyat tangguh selama ni. Ahyat kena buat benda-benda tu. Ahyat kena segerakan. Wow. Pada masa tu memang sentap. Dan beginilah ceritanya. Datuk Nazri dia cerita dulu dia baru dia accident kereta, dia langgar kereta yang emergency stop dekat exit tak silap saya ke Kajang ke Kak Bangi, dan dia accident sampai patah gigi dia. Accident teruk lah kereta tu. Dan masa itu pun dia terlintas di fikiran dia, apa yang selama ini dia tangguh-tangguhkan, dan Allah masih bagi kita peluang untuk hidup. So inilah tuan-tuan dan puan, bila kita bercerita pasal tunggu dan tangguh ni, dia sangat-sangat bahaya. Kerana kita ni fikir kita miliki hari esok. Dan sebenarnya kan, macam tu sekelip mata Allah boleh tarik segala-galanya. Kerana momen tu, saya ingat lagi momen dekat jeti di Pulau Perhentian tu, semua happy, seronok. Dan dalam sekelip mata, pam! Terhempas kepala tu. Bergegar kepala otak ni. Memang dahsyat sekelip mata. So, sahabat-sahabat semua, Ahyat nak tanya, ada tak apa-apa yang kita tangguh? Ada tak apa-apa yang kita tunggu? Mungkin kita tangguh nak lakukan sesuatu. Mungkin kita tunggu nak ucapkan terima kasih kepada seseorang yang amat bermakna dalam hidup kita. Kita tunggu, kita tangguh nak lafazkan cinta kita. I love you, Mama. I love you, Papa. Thank you for all of the things that you've done for me, raising me up since I was a baby. Contohnya, kadang-kadang kita tangguh benda-benda yang simple macam tu. Kita tangguh-tangguh nak selesaikan satu masalah. Kita tahu kita ada masalah, kita tangguh, kita tunggu. Dan kenapa kita tangguh, kita tunggu ni? Sebenarnya kerana kita, perkataan T juga ni, tangguh, takut. Kenapa kita tangguh, kenapa kita tunggu? Kerana kita takut. Bila Ahyat fikir-fikir balik, kenapa saya tangguh selama ini? Kenapa saya tunggu selama ini? Tunggu nak buat sesuatu yang penting itu. Kerana saya takut. Sebenarnya kan, takut itulah sebenarnya perasaan yang paling jahat dalam hidup kita. Kerana apa? Dalam hidup seorang manusia ni, dalam dia nak mencapai kejayaan hidup, bila dia takut, itulah yang menghalang dia daripada kejayaan dan potensi diri dia yang sebenar. Kerana kita takut, kita terhalang. Dan kita kena lepaskan diri kita. Kita kena boloskan diri daripada ketakutan itu. Kerana segala impian hidup kita, segala kejayaan yang kita nak capai itu terletak di sebalik ketakutan kita. Kalau kita dapat breakthrough ketakutan kita ni, kat situlah kita akan jumpa semua yang kita nak dalam hidup ni. Yang kita impikan, yang kita dambakan, yang kita matlamatkan, yang kita nak.
Semua yang kita nak itu di sebalik ketakutan kita. Siapa setuju? So, kalau kita nak bayangkan, kalau ada sungai, nama sungai itu Sungai Ketakutan. Nama itu adalah Sungai Ketakutan. Kalau kita dapat seberang ni sungai itu, kat situlah semua kemewahan, kekayaan yang kita nak, impian hidup kita, kegembiraan hidup kita, kejayaan. Itulah dia. Kita takut. Takut ni satu emosi yang sangat-sangat dahsyat. Takut adalah satu emosi yang menghancurkan impian manusia. Yang paling banyak menghancurkan impian manusia. Takut apa tak tahu. Takut gagal, takut takut tak berjaya kan. Takut tersesat jalan, takut rugi, takut cakap orang. Takut cakap orang ni antara takut yang paling siot. Memang inilah satu ketakutan yang kita nak kena halang lah. Ketakutan. So, takut itu menyebabkan kita tunggu, menyebabkan kita tangguh. Itulah racunnya kan? Racunnya. Apakah ubatnya? Setiap racun itu ada ubat dia. Setiap penyakit itu ada ubat dia. Apakah ubat kepada takut ni yang menyebabkan kita tangguh dan tunggu? Sebenarnya ada ubat dia. Ubat dia juga huruf T. Tulis, type huruf T. Dan huruf T ni apa maksud dia? Apakah ubatnya? Ialah tindakan. Kita kena ambil tindakan. Kita kena ambil tindakan. Bila kita dah ambil tindakan, itulah ubat kepada racun yang dinamakan tunggu. Racun yang menyebabkan kita asyik-asyik tunggu dan tangguh. Racunnya takut kan? Tindakan. Bila kita takut nak buat sesuatu, cara nak hilangkan takut ialah kita buat je. Kita ambil tindakan. Kita buat benda yang kita takut tu. Kalau kita takut nak bercakap di khalayak ramai, apa cara nak hilangkan takut tu? Buat je lah benda tu. Berdiri je lah di atas pentas dan kita buat apa yang kita takut tu. Kalau kita takut nak berniaga, apa cara yang kita nak kena hilangkan ketakutan tu? Berniaga lah. Ambil tindakan, berniaga. Kita takut buat sales, kita takut nak bercakap dengan orang, kita takut nak approach orang, kita takut nak buat ayat-ayat closing, nak buat sales. Apa cara untuk menghilangkan takut? Caranya ialah buatlah benda tu. Buatlah sales, buatlah presentation, buatlah call to action, buat closing. Beranikan diri. Dan ketakutan itu akan hilang. Tapi sebelum kita nak buat, nak ambil tindakan itu, sudah pasti kita kena ada ilmu. Kita kena ada jemaah dia yang betul, yang support kita. Kita kena ada mentor. Semua ni penting lah dalam hidup. Dan bila kita ada semua ini, kita ada ilmu, kita ada mentor, kita ada circle, kita jemaah kita lebih berani. Kita lebih berani nak bertindak. Siapa setuju? Siapa setuju? Bila dah berani bertindak ni, maka kita taklah tangguh, kita taklah takut-takut lagi. Kalau kita tangguh dan tunggu buat, ya. Ini konsep yang saya belajar tentang apa tu? What is important and what is urgent. What is urgent and what is important. Ini saya nak anda belajar. Lepas ni boleh tak korang search kat online what konsep urgent and important. Konsep urgent and important. Konsep urgent and important ni sangat-sangat penting. Kita selalunya tangguh benda yang important. Manusia yang biasa-biasa, dia buat benda yang urgent je. Tapi benda yang urgent ni kadang-kadang urgent but not important. Benda yang terdesak tapi tak penting pun. Tapi ada benda yang terdesak, yang serious, yang urgent, tetapi dia juga important. So kita selalu habis masa buat benda tu. So orang-orang yang hebat rupa-rupanya dia tidak tunggu, dia tidak tangguh. Dia akan buat benda yang important tapi tak urgent.
benda tu penting, tapi dia tidak terdesak. Saya bagi satu contoh yang sangat simple, kesihatan. Kita tak rasa nak jaga kesihatan tu terdesak sehingga hari kita sakit. Kita tahu menjaga kesihatan kita itu sangat penting, tapi kita tak kisah. Esok-esok lah aku exercise, esok-esok lah aku makan yang berkhasiat, jaga makan. Hari ni aku nak belasah, nak makan apa saja. Tak kisah. Lepas tu gaya hidup pun tak ada, bukan gaya hidup yang sihat. Hari yang kita jadi sakit, hari kita nantikan ada macam-macam sakit lah. Buah pinggang kita ke tahap gula kita ke, jantung kita ke, paru-paru kita ke. Dia tak, bila dah sakit nanti, bila ada penyakit nanti, benda tu jadi urgent. So manusia biasa-biasa dia hanya reaktif kepada benda yang urgent, tapi dia tak fikir benda tu penting. Benda-benda yang penting dia tak nak buat. So inilah penting sangat kita bercerita tentang jangan tunggu beli hartanah. Beli hartanah dan tunggu. Jauh nak sampai ni balik kepada topik hartanah. Dia ayat buka dulu dengan pemahaman kita tentang isu tunggu ni lah. So kenapa dah terkeluarnya satu punchline yang dinamakan don't wait to buy real estate, don't wait to buy property, buy property and then wait. Inilah dia sebenarnya. Hartanah ni adalah satu aset yang sentiasa meningkat nilai sekiranya dibeli pada lokasi yang betul, jenis produk yang betul, pada harga yang betul. Ini saya selalu kena ulang. Ada juga hartanah yang menyusut nilainya, tapi rata-rata kalau kita beli hartanah yang betul, lokasi yang betul, jenis yang betul, pada harga yang betul, pada jangka masa yang medium term to long term, dia akan meningkat. So bayangkan kalau kita entry dah betul, kita entry lokasi betul, kita entry jenis hartanah yang betul, kita entry harga yang betul, rumah itu, tuan-tuan dan puan, insyaAllah hartanah itu akan meningkat nilai. Dan the amazing thing yang saya suka pasal hartanah ni, dia slow and steady. Slow and steady. Ada orang kata dia tak suka kerana hartanah itu slow and steady. Sebenarnya kita kena suka benda tu slow and steady. Saya ni, hidup saya ni dah cukup sibuk dah. Dah cukup, kadang-kadang terkejar sana, terkejar sini. Saya tak nak sebut terkejar tu, tapi dia sangat-sangat penuh jadual saya ni, sibuk. Jadi saya perlu invest kepada sesuatu yang dia relax, santai, dia slow and steady. Tapi nak kata slow and steady pun ada je teknik yang kita nak rempit, nak laju, nak untung yang laju, nak cash flow immediate. Kalau kita beli below market value, kita boleh buat teknik flip. Teknik flip dalam masa 10-14 bulan, untung puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. Ada sahabat saya untung juta, tuan-tuan puan. Dia buat flip yang laju ni kan, quick flip. So ada juga teknik-teknik macam tu. Tapi basically kita beli hartanah, kita biarkan je. Kita tak payah nak risau, tak payah nak fikir, tak payah nak tengok carta dia setiap minit, tiap-tiap jam. Cerita setiap hari macam mana, ni terkesan pada itu, ini dia naik turun. Tak payah. Dia akan slow and steady, naik. Okey. Siapa kata hartanah naik slow and steady? Okey. Apabila kita kaji MHPI, Malaysia House Price Index, ini antara carta yang paling seksi, paling penting nak tengok bagi Ahyat lah. So kalau kita tengok carta ni berdasarkan 10 ke 12 tahun, data 10 ke 12 tahun yang lepas, apa yang berlaku? Malaysian House Price Index, didapati bahawa harga hartanah itu, nilai hartanah itu meningkat 100%. So nanti anda semua boleh semak dalam internet lah, tapi dia lebih kurang berapa? 217,000 ringgit or something like that. 200 lebih ribu ringgit pada tahun 2010.
Dan pada tahun 2020-21 dia dah jadi 430 lebih, 400 lebih. Maknanya dia jadi meningkat 100%. Harga tu lipat 2 kali. Maknanya 200,000 lebih jadi lipat 2 kali, dia jadi 400,000. Naik 100%. Dan ini dah terbukti secara data, fakta dan carta. Siapa kata? Bukan ahliat yang cakap, tapi ini adalah data daripada NAPIC, National Property Information Center, yang adalah NAPIC ni di bawah JPPH. JPPH ni di bawah Kementerian Kewangan. So kita dah boleh lihat. Tapi kita kena ingat, MHPI ni merujuk kepada purata. So dia ambil semua hartanah jenis kediaman dan dia ukur secara purata. Didapati dia naik secara purata tu lebih kurang lah 7% setiap tahun, lebih kurang. Semua jenis hartanah yang kecil, hartanah yang besar, asalkan hartanah jenis kediaman. So secara purata kita dah tahu, kita yakin secara data, fakta dan carta bahawa hartanah sentiasa meningkat nilainya. Kalau ayat kaji masa ada economic crisis, mungkin dia akan slow sikit, tapi dia tetap naik. Secara purata. So bila kita tahu secara purata ni, adalah hartanah-hartanah tertentu yang laju sikit naiknya, yang kurang laju naiknya. Tapi secara purata dia naik. Sebagai contoh, the best performer dalam hartanah jenis kediaman ialah hartanah landed terrace. Kalau ikut ranking dia macam ni, banglo nombor 4, semi-D nombor 3, apartment atau high rise secara keseluruhan tu nombor 2, dan nombor 1 ialah terrace. Rumah terrace landed. Dari segi peningkatan nilai, kita tak cerita tentang aliran tunai, peningkatan nilai, landed terrace itulah yang performance dia paling baik, paling bagus di Malaysia. Kalau kita nakkan capital appreciation tu, bolehlah kita cari benda tu. Tapi kalau kita nak mencarikan aliran tunai, mungkin boleh juga cari rumah jenis terrace atau rumah-rumah jenis yang lain. So kat situ lah yang kita nampak point dia. Hartanah ni, jenis-jenis hartanah yang berbeza-beza, peningkatan dia pun berbeza-beza. Okay. So janganlah tunggu nak beli rumah. Kerana apa? Kerana nanti pada tahun 2030 contoh, kita akan keluar juga ayat, kalaulah aku beli dulu sebiji, kalaulah aku tahu benda ni akan berlaku, aku beli 10 biji. Ayat ada rasa macam tu. Ayat selalu sangat dengar kawan-kawan, orang-orang di sekeliling ni cakap benda yang sama. Okay. And last point nak cerita ni, kenapa hartanah naik harga kan? Kenapa dia meningkat nilainya? Sebagai contoh kan, ada satu rumah teres yang Hayat beli dekat Subang Jaya, hari raya. Landed freehold 2 tingkat. So Hayat beli hartanah tu pada tahun 2005. Sebelum pandemik hari tu, dia meningkat sampai 900,000. 300,000 naik 900,000. Dahsyat kan? Itu bukan 100% lagi dah. Itu 300%. Dia lipat berapa kali tu? Dia lipat 300, satu kali dia naik jadi 600, 2 kali dia naik. Dia naik 3 kali lah. 3 kali kan? 3 kali. Naik sampai 900,000. Of course, masa pandemik ni dia ada menyusut lah sikit kan. Maybe 850, 800,000. Tapi bayangkan rumah teres yang lama, yang 2 tingkat, 22 kali 75 kan.
Okay. So, kenapa harga hartanah ni naik? Nak tanya ni. Kenapa harga hartanah naik? Kita nak memahami punchline hari ni. Jangan tunggu beli hartanah. Belilah hartanah dan lepas tu tunggu. Tunggulah. So, kita kena faham kenapa harga hartanah naik. Kenapa harga hartanah naik? Harga hartanah ni naik, salah satu faktor dia ialah inflasi. Simple. Inflasi ni menyebabkan segala barang pun naik. Kalau telur yang kita nak, telur ayam yang kita nak beli tu pun naik harga, agak-agak lah. Rumah tak naik harga ke? Kalau ayam tu naik harga kan, rumah tak naik harga kan? Segala benda lah yang kita di sekeliling kita ni. Isteri saya ni cerita benar. Pagi ni dia kata, Ahyat, saya nak pergi pasar. Nak minta, saya bagi contoh lah, ini yang berlaku pagi tadi. Minta RM400 nak beli barang-barang basah. Dia nak minta RM500. Dia sendiri jawab. Isteri saya cakap kat saya, dulu RM400 dah cukup dah sayang. Sekarang ni nak kena bagi minimum RM500. Minimum RM500. So, harga barang naik. In fact, kalau kita pergi grocery shopping dan sebagainya, kita tahu harga barang sangat naik kan. Semua benda, ada satu komen tu saya ingat lagi dekat Facebook, dia cakap, kat Malaysia ni hujan je turun, benda lain semua naik. Umur kita naik, berat badan jangan cerita, barang naik, kos naik kan. So, kenapa harga hartanah tu naik, nilai hartanah tu naik? Because inflation. Nak siapkan nasi lemak 10, 20, 30 tahun yang lepas, nasi lemak ni, nak membuat nasi lemaknya, berasnya, santannya, bilisnya, cilinya, barang-barang tu tak naik ke? Adil ke kita expect, kita pergi kat gerai nasi lemak tu, kita masih nakkan nasi lemak RM1? Memang ada lagi nasi lemak RM1 tu, tapi sikit lah kuantitinya. Comel lah. Nak makan, kalau lelaki ni kena makan 3 baru dia betul kenyang. Berapa tak adil ke kita bercakap kat makcik tu, makcik, saya masih nak nasi lemak RM1, kenapa makcik naikkan harga? Tak adil untuk rakyat. Beras, santan, kacang, bilis, cili, semua naik harga. So, rakyat ni dia kena logical lah, dia kena rational lah. Takkanlah kita tak kesian ke kita kat makcik yang menjual tu. So, bila kita fikirkan tentang hartanah, ni bukan soal nak belas kasihan kepada pemaju yang kita bagi kita ni kaya raya, bilion-bilion kan. Tapi, okey, kita tolak tepi belas kasihan tu kan. Tapi memahami konsep kos. Nak bina rumah ni ada kos. Simennya, konkritnya, besinya, kayunya, batunya, aluminiumnya, upah pekerjanya pun ada inflasi. So, harga rumah akan mengalami inflasi juga. Cumanya, kenaikan nilai harga rumah, nilai hartanah itu lebih laju berbanding dengan kenaikan gaji. Itu problem dia. Kita memahami harga hartanah ni pasti akan ada desakan atau pressure, upward pressure, dia akan naik. Kita tahu, kita faham benda tu. Cumanya, income rakyat tu tidak naik setimpal dan tak dapat nak follow kenaikan harga hartanah. Betul tak? So, nampak tak peluang atau perangkap kat situ? Of course, peluangnya kita kena belilah hartanah. Jangan nampak masalah. Okey, itu satu sebab. Sebab kedua, kenapa nilai hartanah ni terus naik dan naik? Kerana demand and supply. Demand and supply. Kita faham tak konsep ekonomi demand and supply? Tak perlu jadi pakar ekonomi, kita kena faham demand and supply. So, demand and supply mengatakan apabila permintaan dan bekalan, apabila permintaan meningkat,
dan bekalan sesuatu barang atau perkhidmatan itu kurang, sudah pasti harga akan naik. So, sebagai contoh, bekalan musangking, durian musangking ni susah nak dapat. Tapi permintaan dia tinggi. Ramai orang datang kedai, bos, musangking ada? Tak ada. Musangking ada? Tak ada. Atau esok, musangking ada? Okey, berebut. Ramai orang nak beli, tapi barangnya kurang. So, harga naik ya. Harga naik. Sebagaimana pula konsep ini, bila permintaan itu kurang, tapi bekalannya ada tinggi. So, musangking banyak. Musangking banyak. Orang nak beli musangking ni kurang. Mestilah bos durian tu dia cakap, tak apa, saya buat cheap sale. Beli 2 biji, you dapat 1. Tak adalah macam tu. Tapi sebelum ni mungkin RM70 sekilo. Atau sekarang jadi RM20 sekilo. Kenapa? Kerana bekalannya banyak, orangnya sikit, permintaan tu sikit. So, kalau kita tengok dari segi konsep hartanah, demand and supply. Demand supply ni kita kena tengok 2 angle berbeza. Yang general and yang makro dengan yang micro. Yang makro dengan micro. So, Malaysia ni secara keseluruhan, apa keadaan demand and supply dia? So, demand macam dah makin kurang. Because OPR naik, orang susah nak dapat pembiayaan, rakyat makin tertekan dari segi kewangan, kesempitan, dari segi kos sara hidup yang meningkat, harga barang makin naik, gaji tak naik selaju itu. So, permintaan tu mungkin kurang lah. Bekalan pula ada lambakan. Rumah-rumah siap dibina tak terjual. Ada lambakan. So, apa yang sepatutnya berlaku? Bila permintaan kurang, bekalan banyak. Apa yang sepatutnya berlaku? Sepatutnya yang berlaku ialah harga akan menyusut lah. Tapi taklah menyusut sangat kat Malaysia ni. Harga barang kat Malaysia ni tak menyusut kan? Kat situ pun ada isu-isu lain. Tapi menceritakan demand and supply tu. Tapi kalau kita tengok dari segi makro, kita zoom kepada micro, satu-satu lokasi itu, ya betul Malaysia itu menghadapi permintaan yang menyusut dan bekalan hartanah yang banyak. Tapi kalau kita fikirkan, rumah-rumah mampu milik di lokasi yang diperlukan rakyat, jenis rumah yang rakyat nak minta, adakah sebenarnya bekalan dia banyak atau sikit? Sebenarnya bekalan dia sikit. Sebagai contoh, rakyat nak rumah yang saiznya livable. Bukan saja affordable, tetapi dia livable. Ni konsep affordable and livable ni pun kita kena faham. Apa yang livable? Apa yang livable itu mungkin is not affordable. Apa yang kita nak tu, dia tak mampu. Tapi apa yang kita mampu itu bukan pula apa yang kita nak. What is affordable is not livable. Ini satu konsep juga kita kena faham. So, dari situ pun kita dah tahu rumah mampu milik ni sebenarnya bekalannya tak cukup. Rumah yang betul-betul rakyat perlukan tu tak cukup sebenarnya. Walaupun secara keseluruhan di Malaysia itu berlakunya oversupply. Rumah di lokasi-lokasi tertentu yang memudahkan rakyat pergi ke tempat kerja dan sebagainya. Tempat-tempat macam tu, bekalan hartanah tak cukup. Permintaan pula tinggi. So nampak tak? Kat situ kita kena kaji. That's why ada tempat-tempat tertentu harga rumah tu masih strong, masih meningkat. Meningkat pun lebih pantas berbanding dengan tempat-tempat lain. Okay, itu sebab kedua. Dan sebab ketiga, kenapa nilai hartanah ni naik? Ialah kerana spekulasi. So, ini bukan sangat demand dari pembeli rumah. Ini sebenarnya demand daripada pelabur-pelabur hartanah. Dan bila berlakunya spekulasi yang melampau, spekulasi yang tak terbendung dan spekulasi secara beramai-ramai sangat ni, sudah pasti benda tu dia akan kembali kepada konsep yang kedua tadi itu. Kenapa nilai hartanah tu naik? Kerana demand dan supply. So dia akan mewujudkan satu demand daripada golongan pelabur.
speculation. Orang membeli hartanah bukan kerana nakkan duduk sendiri, rumah untuk diami, tetapi rumah untuk pelaburan. Bila berlaku secara melampau, benda ni tak bagus. Dan ini juga meningkatkan nilai hartanah. Pemaju yang jual pun boleh terus menjual lebih tinggi daripada projek yang di sebelahnya, lebih tinggi daripada projek yang sebelahnya, lebih tinggi kerana permintaan ada. Lepas tu yang sub sale pula, dia tengok, kalau ada projek baru ni pun sekian-sekian harga, sub sale pun dia mentinggikan harga dan tinggi. So kerana permintaan tu melampau-lampau. Inilah antara 3 sebab yang boleh meningkatkan harga nilai rumah tu naik. Ada banyak lagi lah sebab-sebabnya, macam compliance cost yang dikenakan oleh pihak kerajaan kepada pemaju, pemaju yang rakus atau nak keuntungan yang banyak dan sebagainya. Itulah antara benda-benda yang saya nak kupas hari ni. So, sahabat-sahabat semua, inilah yang saya nak kupas punchline dia. Jangan tunggu beli hartanah. Belilah hartanah dan lepas tu tunggu. Dan insyaAllah kita jelas dengan matlamat utama, ultimate kita tu. Matlamat kita nak mencipta kekayaan dengan hartanah. Pada satu ketika dalam hidup kita tu, kita kena rancang apakah kekayaan, kemewahan yang kita nak capai tu. Dan bagaimana hartanah ini dapat dapat membantu kita untuk mencapai destinasi kejayaan kewangan itu yang kita nak di dunia ini. Dan bagaimana hartanah itu insya-Allah akan menjadi peralatan kita di ladang akhirat ini, di dunia ini, supaya kita menjadi orang-orang yang menang di hari akhirat. Itulah yang penting yang kita kena ingatkan selalu. Alright, so sahabat-sahabat semua, begitulah perkongsian ayat hari ini. Punchline hartanah. Jangan tunggu beli hartanah. Belilah hartanah, lepas itu tunggu. Alright, so sehingga kita berjumpa lagi dalam kupasan dan ulasan ayat yang akan datang. Ayat ada seperti ayat sebutkan, ada 50-60 punchline hartanah ni. Ayat duk susun biar dia ada sikit kategori dan kesinambungan dan pemahaman kita. Tapi ya, ayat akan kupas dalam video-video akan datang insya-Allah, minimum sekali sehari, dan insya-Allah akan memberikan manfaat kepada anda agar menjadi guidance. Kerana kita ni, tindak tanduk kita ni berdasarkan mindset kita, berdasarkan filosofi hidup kita, berdasarkan cara berfikir. Dan punchline ini akan membantu menjadi garis panduan untuk anda berfikir sebagai seorang pelabur hartanah yang hebat. Alright, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Bye-bye.